Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Tuan Haji Abdul Rahim bin Othman selaku pensyarah yang mengajar subjek PRKA 3012, Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan mengenai RPH yang saya telah hasilkan. Okey, dalam RPH ni saya memilih murid tahun 2 iaitu 2 Bestari. Bilangan murid yang terdapat dalam kelas ialah 20 orang. Tarikh mengajar 16 Februari 2023 pada hari Khamis. Kemudian masanya adalah 8 sehingga 9 pagi iaitu 1 jam. Okey, pada hari tersebut saya memilih tema kebersihan dan kesihatan yang bertajuk mengenali sayur-sayuran dan buah-buahan di sekeliling kita. Okey, dalam RPH ini kemahiran fokusnya adalah ialah kemahiran menulis. Okey, manakala standard kandungan yang dipilih ialah 5.1 iaitu memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Kemudian standard pembelajaran yang dipilih iaitu 5.1.3 iaitu memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks. Itu warna. Okey, bagi objektif pembelajaran pula, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat memahami dan mengenal pasti kata adjektif warna berdasarkan tajuk mengenali sayuran dan buah-buahan di sekeliling kita dengan tepat. Okey, kemudian objektif yang kedua iaitu menggunakan kata adjektif warna dalam ayat tunggal mengikut konteks yang betul. Okey, kriteria kejayaan pula iaitu murid berjaya memahami dan mengenal pasti kata adjektif warna berdasarkan tajuk mengenali sayur-sayuran dan buah-buahan di sekeliling kita dengan tepat. Okey, kriteria kejayaan seterusnya iaitu murid berjaya menggunakan kata adjektif warna dalam ayat tunggal mengikut konteks yang betul. Kemudian terdapat beberapa sistem bahasa yang digunakan dalam RPH ini iaitu yang pertama tata bahasa yang terdiri daripada dua iaitu morfologi dan sintaksis. Dalam morfologi, contoh morfologi ialah perkataan, kemudian yang kedua sintaksis iaitu ayat tunggal. Okey, kemudian untuk sistem ejaan pula, sistem ejaan ialah menggunakan bahasa Melayu. Sebutan dan intonasi pula ialah sebutan baku dan kosakata yang terdapat dalam aktiviti pengajaran pembelajaran ini ialah kuning, ungu, merah, hijau, jingga, buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, seterusnya kita lihat kepada pengisian kurikulum iaitu elemen merentas kurikulum. Yang pertama ilmu iaitu pendidikan, kesihatan dan sains. Kemudian nilai murni seperti kerjasama, kerajinan dan kesungguhan. Okey, kemudian dapat dilihat juga kemahiran insaniah iaitu kemahiran berpasukan dan kemahiran komunikasi antara murid. Okey, dalam RPH ini juga terdapat teknologi maklumat dan komunikasi yang digunakan seperti LCD, komputer dan sebagainya. Okey, seterusnya kreativiti iaitu pergerakan kreatif di mana murid-murid diminta untuk membuat satu aktiviti. Okey, aktiviti tersebut akan dibincangkan pada langkah 2. Okey, seterusnya elemen yang terdapat dalam yang merentas kurikulum iaitu elemen keusahawanan iaitu IK 1.4 iaitu daya kreativiti dan inovasi. Okey, seterusnya kita lihat kepada strategi pengajaran dan pembelajaran iaitu kepelbagaian kaedah dan teknik. Okey, terdapat beberapa iaitu yang pertama prinsip 5P iaitu penilaian, pemulihan dan penggayaan. Okey, yang kedua kecerdasan pelbagai yang terdiri daripada verbal linguistik, interpersonal dan kinestetik. Okey, yang ketiga pembelajaran kontekstual iaitu pembelajaran yang menghubung kaitkan pelajaran dengan kehidupan seharian. Okey, seterusnya kemahiran belajar, cara belajar iaitu PCB iaitu menulis, mendengar dan juga bertutur. Okey, untuk kemahiran berfikir pula iaitu mengenal pasti, merumus, menakul, menilai dan menghubung kait satu pengajaran tersebut dengan kehidupan seharian. Okay, seterusnya terdapat 10 bahan bantu mengajar yang digunakan dalam RPH ini iaitu yang pertama kotak misteri yang bilangannya adalah 1, kemudian kad bergambar iaitu sayur-sayuran, buah-buahan yang terdiri daripada 10 keping kad bergambar, kemudian lembaran kerja pemulihan yang terdiri daripada 6 keping, kemudian lembaran kerja untuk penggayaan
yang terdiri daripada 14 keping lembaran kerja. Kemudian terdapat juga 2 video yang digunakan dalam RPH ini, iaitu yang pertama video kenali warna, satu video Didi and Friend yang bertajuk Sayur. Ini lagu Didi and Friend. Okey, kemudian terdapat juga komputer riba, LCD, kertas sepak yang berjumlah 5 kertas. Kemudian sampul surat yang mengandungi 5 warna yang berbeza juga terdapat 5 sampul surat yang digunakan. Okey, seterusnya pengetahuan sedia ada, murid pernah makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, pada aktiviti pengajaran dan pembelajaran, kita tengok kepada yang pertama itu set induksi. Set induksi mengambil masa selama 5 minit. Okey, dalam set induksi ini, guru akan menunjukkan tayangan video yang bertajuk kenali warna melalui YouTube. Okey, kemudian murid akan diminta untuk menelitilah video tersebut, dan kemudian murid akan bersoal jawab dengan guru mengenai isi kandungan video tersebut. Terdapat beberapa soalan yang akan dikemukakan oleh guru berdasarkan video tersebut. Contoh soalannya ialah berdasarkan video, apakah isi kandungan video tersebut, apakah contoh-contoh warna yang terdapat dalam video, dan kemudian selepas habisnya sesi soal jawab ini, murid dan guru akan menghubung kait video tersebut dengan pelajaran pada hari tersebut, iaitu kata adjektif warna. Okey, pada catatan pula terdapat BBM yang digunakan ialah yang saya telah jelaskan tadi, iaitu bahan bantu mengajar, iaitu video kenali warna, projektor dan komputer riba. Okey, KP yang terdapat dalam KPH ini ialah verbal linguistik. Kemudian KB iaitu menakul, menghubung kait, dan belajar cara belajar itu bertutur dengan sebutan yang jelas. Kemudian teknik dan kaedah yang digunakan ialah pembelajaran kontekstual, menghubung kait pelajaran sayur-sayuran dan buah-buahan dengan kehidupan seharian. Kemudian ada juga aktiviti soal jawab. Okey, kemudian bagi langkah 1 ini mengambil masa selama 15 minit. Dalam aktiviti ini, dan aktiviti langkah 1 ini, aktiviti yang pertama itu murid akan didedahkan dengan terlebih dahululah mengenai apa itu kata adjektif warna. Okay, murid akan diberikan contoh ayat tunggal mengenai kata adjektif warna. Okey, kemudian guru akan menunjukkan sekotak kotak misteri kepada murid-murid. Kotak tersebut berisi beberapa keping gambar yang berkaitan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian murid diminta untuk membuat satu barisan di hadapan kelas, dan secara bergilir murid diminta untuk meneka nama dan warna buah-buahan dan sayur-sayuran berdasarkan kad bergambar yang mereka perolehi daripada kotak tersebut. Okey, daripada aktiviti ini, guru akan memberikan soalan seperti nyatakan nama dan warna sayuran, dan pernahkah mereka makan sayur tersebut. Okey, kemudian terdapat beberapa jagaan jawapan yang akan diberikan oleh murid, iaitu contohnya sayur sawi warna hijau, apple warna hijau, merah warna strawberry warna merah, cili pun warna merah. Okey, kemudian pada bahagian catatan terdapat beberapa ilmu yang terdapat dalam aktiviti langkah 1 ini. Aktiviti langkah 1 ini iaitu ilmu pendidikan kesihatan dan sains, di mana pendidikan kesihatan ni kita boleh lihatlah di mana cikgu tu tanya pernah tak makan sayur-sayuran yang terdapat pada gambar tersebut, dan apakah nama dan warna sayur-sayuran tersebut. Okey, kemudian bahan bantu mengajar yang terdapat dalam langkah 1 ni ialah gambar sayur-sayuran dan buah-buahan. KB pula ialah menakul dan kaedah dan teknik soal jawab, di mana cikgu memberi soal jawab kepada murid. Kemudian pembelajaran kontekstual, di mana murid menghubung kaitkanlah apa yang mereka dapat gambar tu dengan kehidupan seharian. Contohnya cikgu tu bertanya, pernah tak kamu makan sayur-sayuran yang terdapat dalam gambar ni? Macam tu. Jadi dekat situ murid boleh menghubung kaitlah sayuran tersebut dengan apa yang mereka belajar pada hari tersebut. Okey, kemudian untuk KP iaitu visual, ruang dan kinestetik.
Ini kita boleh lihat pada apabila murid tu perlu melakukan pergerakan. Okey, kita boleh lihat balik langkah satu tadi di mana murid tu diminta untuk berbaris dan mencabut sekeping kad bergambar secara bergila-gila. Jadi murid-murid perlu berbaris dan mengambillah mencabut kad bergambar tersebut daripada kotak misteri. Okey, di situ kita murid-murid memerlukan ruang dan murid-murid juga melakukan pergerakan kinestetik. Okey, kemudian nilai murni yang terdapat pada langkah satu ini yang pertama itu kerjasama. Okay, kerjasama ni boleh dilihat apabila murid ni memberikan kerjasama kepada guru untuk melakukan aktiviti tersebut. Kemudian kesungguhan. Okay, murid dilihat ada kesungguhan untuk menjawab beberapa soalan yang diajukan kepada murid tersebut. Okey, kemudian nilai murni toleransi. Murid saling bertoleransi lah dengan guru. Okey, ini boleh dilihat penilaian objektif pertama terdapat pada langkah satu ini. Objektif pertama, memahami dan mengenal pasti kata adjektif warna berdasarkan tajuk mengenali sayur-sayuran dan buah-buahan di sekeliling kita dengan tepat. Okey, kemudian pada langkah kedua, dalam langkah kedua ini murid akan melakukan aktiviti PAK21, aktiviti mix and match. Okey, sebelum tu murid akan dibahagikan kepada 5 kumpulan dan setiap kumpulan akan dibekalkan dengan kertas sebak dan pen penanda. Okey, kemudian setiap ketua kumpulan dikehendaki untuk mengambil 2 keping kad bergambar yang terdapat di dalam kotak misteri. Okey, kemudian guru akan menyediakan 5 keping sampul surat misteri yang mengandungi 5 warna yang berbeza. Contohnya warna merah, hijau, kuning, ungu dan jingga. Okey, kemudian wakil kumpulan dikehendaki untuk mencabut sepucuk sampul surat tersebut dan membukanya untuk melihat warna yang diperolehi. Okey, kemudian berdasarkan warna yang diperolehi, wakil bagi setiap kumpulan akan diminta untuk bergerak ke kumpulan lain bagi menukar kad bergambar yang mempunyai warna yang sama. Misalnya dalam sampul surat tersebut murid memperoleh warna kuning. Jadi murid perlu mencari kad bergambar yang berwarna kuning. Kedua-dua kad bergambar tersebut mestilah berwarna kuning dan sama. Okey, kemudian setiap kumpulan diminta untuk membina ayat tunggal menggunakan kata adjektif warna berdasarkan kad gambar yang telah diperolehi. Jadi di sini setiap kumpulan tu mesti membina ayat tunggal dengan menggunakan kata adjektif warna berdasarkan kad tersebut. Okey, kemudian setiap kumpulan perlu menulis hasil perbincangan pada kertas sebak yang telah disediakan oleh guru. Okey, pada bahagian catatan, bahan bantu belajar yang digunakan dalam aktiviti mix and match ini iaitu yang pertama kertas sebak dan pen penanda. Manakala pendekatan pula adalah pendekatan berasaskan bahan, di mana murid akan diberikan bahan dan kemudian di sini juga terdapat pendekatan berpusatkan murid lah, kerana murid bergerak aktif dan melakukan aktiviti perbincangan dalam sebuah kumpulan tersebut. Okey, kemudian KB yang terdapat dalam langkah 2 ini adalah memproses maklumat, di mana murid perlu memproses maklumat dan membina ayat tunggal berdasarkan gambar yang telah diperolehi mereka. Okey, kemudian kaedah dan teknik yang digunakan ialah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini dapat dilihat apabila murid saling berbincang antara satu sama lain untuk menghasilkan satu ataupun 2 ayat tunggal berdasarkan gambar yang telah diberikan. Okey, kemudian verbal linguistik. Okey, kemudian KP itu verbal linguistik, interpersonal dan kinestetik itu pergerakan tadi. Okey, kemudian terdapat juga kemahiran insaniah itu kemahiran berpasukan dan kemahiran komunikasi. Okey, seterusnya nilai murni yang terdapat dalam RPH ini adalah kerjasama, kesungguhan, kerajinan. Nilai murni ini dapat dilihat pada aktiviti mix and match tadi, di mana murid tu perlu menukar gambar mereka dengan rakan-rakan mereka yang lain berdasarkan warna yang sama dengan perkataan yang diperoleh. Okey, di situ kita boleh lihatlah kerjasama antara murid. Okey, seterusnya kesungguhan. Kesungguhan murid dalam mencipta ayat tunggal yang mengandungi kata adjektif warna. Okey, dan kerajinan. Okey, di sini terdapat penilaian objektif bagi adjektif yang kedua, iaitu menggunakan kata adjektif warna dalam ayat tunggal mengikut konteks yang betul. Okey, seterusnya
bagi langkah ketiga yang mengambil masa selama lebih kurang 15 minit. Okey, aktiviti yang ketiga ini ialah aktiviti pembentangan. Aktiviti pembentangan yang menggunakan aktiviti PAK 21 iaitu 3 stay 1 stay. Jadi dalam ahli kumpulan tersebut, ketua kumpulan mestilah tetap dalam kumpulan tersebut dan tidak bergerak. Okey, manakala ahli kumpulan yang lain pula perlu bergerak ke ahli kumpulan-kumpulan lain untuk melihat hasil perbincangan kumpulan lain. Okey, tugas ketua kumpulan ni adalah ketua kumpulan hendaklah menjelaskan hasil perbincangan yang telah dilakukan oleh ahli kumpulannya kepada rakan-rakan daripada kumpulan lain, dan begitu juga dengan kumpulan lain perlu menjelaskan hasil perbincangan mereka dengan ahli-ahli kumpulan yang lain juga. Okey, seterusnya kita lihat aktiviti 3 stay 1 stay yang dilakukan dalam langkah 3. Itu yang pertama, setiap kumpulan diminta untuk membentangkan hasil melalui perbincangan melalui aktiviti 3 stay 1 stay. Kemudian setiap kumpulan dikehendaki untuk melantik seorang wakil bagi membentangkan dan memberi penerangan berkenaan dengan hasil kerja yang telah dibuat kepada ahli daripada kumpulan yang lain. Kemudian ahli kumpulan yang lain perlu bergerak ke kumpulan lain untuk mencatat hasil perbincangan kumpulan tersebut. Okey, dalam aktiviti ini BCB yang digunakan ialah menulis dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Kemudian aktiviti PAK 21 iaitu aktiviti 3 stay 1 stay. Kemudian prinsip 5P yang digunakan ialah penilaian, pemulihan dan penggayaan. Okey, manakala BBM pula ialah kertas sebak, lembaran kerja, pemulihan dan penggayaan. Okey, kita lihat kepada aktiviti latihan pemulihan. Okey, aktiviti latihan pemulihan ini diberikan kepada murid yang belum dapat menguasai pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. Okey, dalam aktiviti pemulihan ini, murid diminta untuk memadankan gambar buah-buahan dan sayur-sayuran dengan warna yang betul, iaitu meletakkan warna tersebut pada kertas sebak dengan bimbingan guru. Kemudian murid dikehendaki untuk melengkapkan teka silang kata yang disediakan. Okey, dalam teka silang kata tersebut terdapat beberapa kata adjektif warna lah. Jadi murid perlu mencari yang mana satu kata adjektif warna dalam teka silang kata tersebut. Okey, bagi aktiviti penggayaan pula, aktiviti penggayaan ini diberikan kepada 14 orang murid yang menguasai apa yang telah diajar pada hari tersebut. Okey, dalam aktiviti penggayaan ini, murid diminta untuk mencari kata adjektif warna pada lembaran kerja yang diberikan oleh cikgu, oleh guru. Okey, lembaran kerja yang diberikan ialah teks silang kata, dan kemudian murid akan diminta untuk membina ayat tunggal berdasarkan kata adjektif warna tersebut. Okey, di sini murid yang telah menguasai akan mencari warna yang terdapat pada silang kata, teka silang kata. Kemudian mereka diminta untuk membina ayat tunggal berdasarkan perkataan ataupun kata adjektif yang telah mereka dapati daripada teka silang kata tersebut. Seterusnya, bagi bahagian penutup pula, penutup mengambil masa 5 minit. Penutup ini terdiri daripada dua, iaitu penutup kognitif dan juga penutup sosial. Okey, penutup kognitif ni seperti biasa, iaitu rumusan isi pelajaran. Okey, dalam aktiviti penutup ini, beberapa orang murid akan dipilih untuk merumuskan isi pelajaran pada hari tersebut. Kemudian murid akan diberikan lampu isyarat, dan murid dikehendaki untuk menyatakan kefahaman dengan menggunakan kaedah lampu isyarat. Okey, kaedah lampu isyarat ini merupakan kaedah yang menghendaki murid untuk mengangkat lampu tersebut sama ada hijau yang bermaksud murid-murid faham dan menguasai apa yang telah mereka pelajari pada hari tersebut. Kemudian yang kedua iaitu lampu isyarat yang berwarna kuning ataupun jingga yang bermaksud murid faham sedikit apa yang dipelajari pada hari tersebut. Dan kemudian lampu yang berwarna merah iaitu murid tidak faham langsung mengenai aktiviti pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. Okey, kemudian beberapa orang murid akan dipilih untuk merumuskan isi pelajaran pada hari tersebut. Kemudian murid akan diberikan pujian atas kerjasama dalam menjayakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, murid diminta untuk menyanyikan lagu Didi and Friends yang bertajuk
sayur bersama-sama. Okey, dalam penutup ini BBB yang digunakan ialah lampu isyarat. Kemudian KP pula ialah verbal linguistik interpersonal. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan didik hibur, di mana dalam aktiviti penutup ini murid-murid akan diminta untuk menyanyikan lagu Didik and Friend bersama-sama. Kemudian nilai yang terdapat dalam penutup pula ialah kesyukuranlah, di mana murid akan ditanya beberapa soalan seperti pada pendapat kamu, apakah makanan lain yang kita perlukan untuk menjadi sihat. Okey, kemudian ilmu yang terdapat dalam penutup ini pula ialah pendidikan muzik yang terdapat pada lagu Didik and Friend. Kemudian KB iaitu merumus. BBM yang digunakan ialah pembesar suara, projektor, lagu Didik and Friends yang bertajuk Sayur, dan terdapat teknologi maklumat dan komunikasi yang digunakan dalam RPH ini. Okey, ini merupakan kad-kad bergambar yang digunakan dalam RPH. Okey, seterusnya ini merupakan lampiran kedua, iaitu latihan yang diberikan kepada murid yang belum menguasai sepenuhnya lah aktiviti pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. Okey, kedua ni. Okey, bagi lampiran ketiga ini, latihan penggayaan ini diberikan kepada murid yang telah berjaya menguasai pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. Okey, itu saja pembintangan rancangan pengajaran dan pembelajaran saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.